Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Hafiz lah. Dikenali sebagai Hafiz. Okey. Yang pertama sekali kita nak menceritakan tentang anggur daripada Ukraine yang ditanam di Malaysia. Ada yang berkata anggur ni tempat sejuk. Sebenarnya ya, memang betul. Tempat sana memang sejuk. Tapi dia memerlukan cahaya matahari lah nak menanam. Okey, yang pertama sekali kita akan menceritakan tentang kating. Anggur berasal daripada kating yang kita semai. Ada yang berkata, kenapa tak tanam daripada biji? Betul, kita boleh tanam daripada biji. Nak berbuah dia ambil masa berapa lama? Itu yang pertama lah. Kalau kita tengok durian kampung, kita campak aja biji, 10 tahun, 20 tahun baru dia hidup. Dia akan berbuah lah. Kalau anggur, kita ambil daripada kating, pokok yang dah berbuah. Kita semai dia daripada kating yang dah. Untuk pertama sekali, selepas kita ambil cutting, apa yang perlu kita buat? Kita kena rawat dulu. Rawatan yang pertama, wajib anti gulat. Okey. Yang kedua, dah masukkan racun gulat tadi tu, kita campurlah sekali dengan pengalak akar. Cara rendaman dia ada siapa yang tahu? Tak pernah tengok lagi. Kat sini kita tak ada tunjuklah macam mana. Kita sediakan dalam satu baldi. Okey, yang pertama sekali cara nak rendam dulu, kita dah bancuh semua bahan-bahan tadi tu, kita celupkan je. Biarkan rendam semalaman. Selepas semalaman kita buat pengeringan. Pengeringan tu jangan diletak tengah panas. Dan janganlah letak dekat tempat tu teduh je. Biasanya orang panggil tos. Kita letaklah biarkan sejam, 2 jam. Selepas pada tu tadi, kita rawat lagi dengan penggalak akar. Di mana kita nak merawat penggalak akar? Di bahagian sini. 2 inci. Sebab tu kita dekat sini ada berapa not? 1, 2, 3, 4, 5. Kebiasaannya dia buat 3 not je. Kalau 3 not pendek lah. Kita akan bagi yang mana cutting pendek, kita buat banyak not. Cutting panjang memang dapat 3 not ataupun 2 not lah. Kita rendam dia. Kita buat pagi, tengah hari tu kita dah boleh semai. Okey, untuk penyediaan semaian. Pertama sekali kita sediakanlah bekas macam ni. Tak kisahlah bekas apa. Ada yang buat pakai cawan, ada yang buat pakai polybag, ada yang terus buat dalam pasu. Tanah dia pastikan poros. Boleh tengok. Untuk soalan campuran tanah, kita pakai 3 bahan saja. Ada yang dah buat beli siap, ada yang belum siap, dan ada yang kita kena bancuh sendiri. Sebagai bahan utama, topsoil atau dikenali tanah merah. Yang kedua, sekam bakar. Yang ketiga, sekam padi. 3 bahan je kita pakai. Portion dia sama. Cuma jangan terlalu banyak kepada sekam padi lah. Bila sekam padi terlalu tinggi, tanah tu terlalu poros. Sekam padi ni dia punya function nak memporoskan air sahaja. Tanah merah dia memegang akar. Untuk sekam bakar, dia nak melembabkan keadaan tanah. Sekam padi ni dia nak memporoskan tanah. Itu saja. Sebelum kita cucuk cutting tu tadi, tanah yang ada dekat sini kita siram sebasah-basahnya. Daripada mula basahkan dahulu. Yang pertama sekali basahkan dahulu. Kebiasaannya saya buat sehari sebelum kita cucuk. Kita basahkan dulu. Biasanya kalau kita buat hari ni, kita siram dia basah di bahagian atas. Dia tak dapat serap di bawah. Bila kita buat sehari sebelum, dia dah meresap sampai ke bawah. Besok kita siram lagi sekali, supaya air tu dah meresap kelembapan dia semua. Lepas tu barulah kita cucuk. Di mana yang kita rendamkan tadi, bahagian tadi, kita cucuk. Okey. Selepas kita cucuk, kita tinggalkan dia selama 1 minggu tanpa diusik. Jangan disiram, jangan apa. Sebab kita simpan di tempat yang redup. Untuk penyemaian, dia ada 3 faktor. Faktor yang pertama, kelembapan. Yang kedua, haba. Yang ketiga, cahaya. Kelembapan yang mengekalkan dalam tanah tadi, dengan cahaya yang lembap, dia boleh cover tanah ni tak kering sampai seminggu. Biasanya kalau kita tengoklah, kalau cuaca tu terlampau panas, kita ambil air, kita siram je. Kalau boleh siram je, jangan banjir. Kita siram dia di bahagian atas. Bagi dia lembab je. Bagi dia lembab saja.
Selepas orang kata kita dah cucuk tu, kita tak boleh usik batang tu. Kita jangan tersentuh, jangan tergoyang ke apa ke. Sebab apa? Dalam masa seminggu, ini kita tengok tunas yang seminggu lah. Yang pertama sekali dia akan mengeluarkan akar di bahagian bawah. Okey, selepas 1 minggu dia akan pecahkan tunas. Tak boleh dia tunas dia keluar. Ah. Tak keluar. Itu yang paling bahaya. Tunas keluar dahulu, akar keluar kemudian. Itu yang kita paling takut. Kita nak akar yang keluar dulu. Kalau tunas keluar dulu, dia mudah mati kan? Mudah mati. Ya. Lagi satu. Okey, boleh tengok betul-betul. Ini selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu. Selepas ni aku. ya. Ini kita Oh tu yang guna nak guna penggalak akar tu kan? Penggalak akar. Itu je fungsi dia. Kalau kita tak guna penggalak akar pun boleh. Sebab cutting tu, kalau kita buat secara penyemaian dia tanpa penggalak tu, pucuk tu akan pecah dahulu. Akar dia tak keluar. Sebab tu kita memerlukan penggalak akar supaya dia lagi cepat. Tapi ada je yang buat melalui guna bawang lah, itulah, inilah. Yang cara paling cepat ada yang orang guna pisang ataupun apa kentang. Cucuk dekat situ. Tapi kita nak kawal benda tu pula agak susah. sebab dia membusuk kan. Ya, betul. Lagi satu, apabila kita tengah semai ni, kita jangan letak belakang peti ais. Panas lah. Itu satu, panas. Kebanyakannya orang cakap dah lepas semai nak bagi dia cepat, letak belakang peti ais. Itu bukan negara kita. Itu negara yang beriklim sejuk. Dia akan Bawah singki pun boleh, tak jadi masalah sebab kelembapan dia. Tapi bawah singki terlalu lembab. Dia Tak ada kena cahaya. cahaya. Dia pastikan ada cahaya lah. Kalau letak di bahagian beranda, pastikan letak, katakanlah paling selamat, tak kena kucing ke apa ke, letak dekat tepi rak kasut. Tersorok. Jadinya potensi dia tu, tanah tu lambatlah dia mengering. Bila dia cepat kering, akar pun boleh menjadikan satu masalah lah. Dia mati. Dia akan jadi mati. Dia akan kering. Bila kekeringan dekat sini, pucuk yang nak naik tadi tu dah tak boleh pergi dah. Kalau tengok daripada segi tanah kita pun nampak kelembapan dia. Dia lembab. Dia masih lembab. Boleh usik. Boleh usik je. Itu saja. Selepas sebulan, apabila kita dah tengok pucuk ni dah naik cantik apa semua, kita asinglah dia. Ini selepas 1 bulan yang kita asing lah. Selepas 1 bulan, bila dia dah naik tinggi macam ni, bila pokok dah mula subur, pucuk dia akan naik, tendri dia akan keluar. Orang panggil sesungut. Sulur paut, sesungut. Okey, apabila kita dah tukar tadi tu, kita nak tahu pokok tu subur tak subur, yang pertama sekali kita tengok pucuk lah. Okey, pucuk tu ini pucuk yang baru. So dia bersilih ganti. Nampak tak? Di bahagian dalam. Maksudnya ini akar tengah subur lah. Kita akan buka. Tengok bahagian akar dia. Ini selama 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Okay. Kalau nak bagi dia lagi cepat naik, tunas air Buang. yang di sini, tengah kecil ni, kita terus buang. Jangan simpan lagi dah. 1 daun ke 2 daun jangan simpan. Kita terus buang. Boleh tunjuk apa betul-betul tunas air? Okey, tunas air dia akan duduk di bahagian ini daun asal. Dia akan keluar daripada celah daun. Tu namanya So, tunas air. tunas air ni kita kena buang So ni bukan? sekali. Yang mana dekat daun ni maknanya Ya. tunas air. tunas air. Ya, tunas air. Sebab apa kita kena buang? Yang pertama sekali kita nak shoot pokok. Dia nak bagi dia tinggi. Bagi dia tinggi, dia tak berkongsi baja. Bila dia banyak dekat sini, baja tu makan banyak. Ibarat kita makan sepinggan, kita berkongsi 7 orang. Lepas tu 7 orang tadi tu kita halau, kita makan seorang. So dia cepatlah naik. Boleh gemuk sikit lah. Boleh gemuk lagi. Selepas katakanlah 3 bulan, 3 bulan dia akan jadi macam tu lah, tinggi-tinggi macam tu. So low paut pun dah boleh aktif apa semua. So low paut tu pun kita kena buang. Kita buang Kalau dah. dah masuk kecil macam ni. Makan Masuk baju. kecil macam ni. Makan baju. Sebab dia kuat makan Bila baja. dia dah besar, kita buang dia. Ya. Tapi Maknanya dalam kata lain dia mesti dalam togel. yes, dia mesti jalan togel. Jangan daun pun togel lah. Sampai bila sulur tu nak buang, terpulang pada acik untuk anak pokok. Sebab kalau kita tak buang dia, satu dia lambat naik. Bila lambat naik, akar yang ada tadi dia lambat matang. Bila pegang tu, baja yang masuk dekat tangan dia tadi makin banyak.
Kalau kita ada tunas air, kedua-duanya dia akan kongsi. Jadinya bila dia dah kongsi kepada sulur paut, dah kongsi kepada tunas air tu tadi, pucuk yang nak bergerak tadi, dia jadi lambat. Tu untuk baja permulaan kita pakailah baju organik. Yang kita pakai dekat sini organik rumpah laut. Oh, rumpah Rumpah laut. Kalau nak kata pakai baju kopi pun boleh, tapi jangan terlalu banyak lah. Untuk anak pokok ni kalau boleh pakai satu sudu KFC je, ataupun satu sudu canceting yang kecil je, letak di hujung pasu. Okey, untuk kekerapan baja ni senang je. Kita tengok potensi pada pokok. Kalau boleh letak 2 minggu sekali. Kalau pakai baju yang ini mudah. Dia ada lagi dekat sini, kita jangan bubuh. Kadang-kadang dia boleh tahan sampai sebulan setengah 2 bulan. Kita rajin siram, cepatlah dia habis. Okey, itu yang pertama. Selepas kata-kata nak bagi dia cepat lagi, kita support dengan bajet AB. Bajet AB anggur. Isi meter. Kalau untuk bacaan isi meter jangan tinggi. Sedang-sedang dia je 500 isi meter. Untuk kadar permulaan supaya dia cepat. Sebab apa kita pakai bajet AB? Bajet AB ni ada cecair. Kita siram, air masuk ke dalam, akan terus makan. Kalau baju organik, dia punya atas dulu. Dia larut sikit slow release. Ini yang kita pakai dulu dan ini yang cara kita buat untuk permulaan sekali.